Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani Asia. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan aspek seni dan juga budaya, kerana persefahaman antara budaya perlu dipupuk selain daripada jalinan kerjasama pelaburan ekonomi dan juga pelaburan perdagangan sentiasa diangkat sebagai satu faktor penting hubungan dua hala antara Malaysia dan juga China. Tetapi dalam interaksi Malaysia dan China dalam budaya ini bukan asing, kerana dipetik oleh Perdana Menteri ketika lawatan dan berucap di Universiti Tsinghua. Beliau mengungkapkan sejarahnya amat lama, lebih daripada 1400 tahun lalu, ketika kegemelangan Melaka misalnya. Laksamana Cheng Ho datang ke Melaka sebagai envoy dinasti pada ketika itu, membawa segala bentuk hal berkaitan dengan budaya dan juga adat resam, kerana ada makanan di situ, ada bagaimana kita memahami budaya masyarakat Cina dan juga perkahwinan campur dan sebagainya. Jadi untuk melihat perkara ini, kerana budaya inilah yang akan menjadikan persefahaman antara dua negara lebih akrab, lebih intim, dan juga rakyat dengan rakyat itu lebih selesa, misalnya bukan hanya berkisar kepada ekonomi. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Dua tamu sudah pun bersedia. Yang berhormat Senator Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian di sebelah kanan saya, lama juga tak bertemu dengan beliau, ahli Dewan Negara dan juga pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, tidak asing lagi dengan negara China sebenarnya. Zhang Hong bersedia di talian melalui Skype pada malam ini, wartawan kumpulan media China ataupun CMG. Apa khabar Satria? Baik, terima kasih. Ya, okey, saya nak mulakan dengan Prof. Dr. Awang Sarian. Kita bercerita tentang budaya ni, mengapa dia menjadi suatu perkara yang amat penting dan amat signifikan dalam apabila kita berbicara berkaitan dengan hubungan antara Putrajaya dan Beijing, Prof? Yes, budaya merupakan teras tamadun semua bangsa. Kita menyaksikan bagaimana tamadun Yunani awal 500 tahun sebelum Masihi itu sangat ditekankan. Kelahiran ahli-ahli falsafah Sokrates, Plato, Aristotle dan sebagainya itu mengangkat budaya sebagai teras tamadun. Selain soal sains, teknologi, undang-undang, etika dan sebagainya. Dan ini juga dalam tradisi Cina jelas 5,000 tahun mereka mengangkat budaya itu sebagai teras. Dan hingga kini walaupun akan menjadi kuasa ekonomi dunia yang pertama, tetapi mereka tidak pernah mengabaikan, bahkan mengangkat budaya. Demikian juga dalam tamadun Melayu, di alam Melayu demikian. Bahawa budaya itu merupakan sekali lagi soal teras. Perkembangan ekonomi betul, perdagangan antarabangsa berlaku betul, tapi kita diwakili oleh unsur-unsur tamadun, kebudayaan termasuk soal persuratan seperti wujudnya manusia Melayu lama yang menggambarkan adanya sistem ketatanegaraan, undang-undang Melayu lama, persenjataan, perubatan. Jadi itu semua unsur budaya yang saya katakan menjadi teras. Dan saya sangat gembira kerana dalam pelancaran oleh Presiden Xi Jinping tahun 2013 bahawa inisiatif jalur laluan ataupun Belt and Road Initiative ini tidak mengabaikan soal-soal budaya. Jadi itu yang ingin saya tegaskan supaya jangan kita alpakan selain soal kerjasama ekonomi. Hubungan kerjasama kebudayaan antara Malaysia dengan China dan negara-negara lain itu sangat perlu dipupuk. Itulah teras persefahaman kita sebenarnya. Ya, bagi Zhang Hong yang fasih berbahasa Melayu, bahasa Malaysia, dan ini manifestasi bagaimana akrabnya dan juga jalinan budaya itu dapat dijelmakan dengan hubungan dua hala antara rakyat ini yang mampu memahami aspek budaya, tamadun dan juga ilmu pengetahuan di kalangan dua negara ini. Apa manfaat yang paling signifikan pada pandangan Zhang Hong apabila ini dijadikan sebagai satu alat, sebagai satu kekuatan antara dua negara ini? Ya, terima kasih. Ya, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kerana beri peluang ini boleh berdialog lagi dengan Datuk Prof. Awang Sarian di sini. Kerana kalau di kalangan Mahaguru ni, Mahaguru. Ya, kalau boleh di kalangan yang boleh bertutur bahasa Melayu di China, boleh dikatakan majoritinya merupakan pelajar dari Prof. Oleh itu, saya rasa kalau katakan sumbangan dalam itu interaksi kebudayaan antara kedua negara, mestilah Prof akan menjadi seorang yang tak boleh terlupa dalam hubungan kita. Dan apa yang dibuat, boleh dibuat
tengah melalui interaksi kebudayaan, saya rasa ini justru untuk meningkatkan persefahaman antara kedua-dua negara. Dan kita boleh lihat kali ini setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim melawat ke China, dalam ucapan beliau di Puau atau ketika bertemu dengan Presiden Xi Jinping, kita boleh lihat sebenarnya konsep pentadbiran negara bahkan pentadbiran antarabangsa, kita ada banyak fahaman atau konsep yang sama. Dan mengapa kita ada begitu banyak kesamaan? Justru kerana semua ini berasal dari budaya dan sejarah kita. Dan kalau sejarah dan budaya kita, memang sudah lama kita ada interaksi dalam sejarah dan kita sudah cukup saling memahami. Oleh itulah, ini menjadikan kita sekarang dasar kita untuk mentadbirkan negara atau untuk menguruskan berbagai hal-hal antarabangsa, kita biasanya ada sikap atau pandangan yang bersama. Menarik. Zhang Hong, saya nak tanya sifu anda, Profesor Dr. Wang Sarian. Prof, satu ketika Prof berada lama di Beijing sebagai menyandang kerusi Malaysia di University of Beijing. University Beijing. Adakah ini wajar dijadikan sebagai satu ruang untuk diperkukuhkan hubungan budaya antara Malaysia dan China, kerana di situlah akan ramai pelajar-pelajar yang akan belajar bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Dalam masa yang sama mereka mengenali tentang budaya, kesusastraan dan sebagainya. Dalam masa yang sama mereka juga akan datang ke negara kita, ke universiti-universiti tempatan di Malaysia, belajar dalam pelbagai disiplin ilmu dan sebagainya. Mengapa ini perlu diangkat semula dalam era kerajaan perpaduan ini, dalam konteks melihat budaya dan juga jalinan antara rakyat itu? Ya, pasti melalui bahasa kita dapat menjadikannya sebagai jendela dunia. Maka itu di negara China mereka menubuhkan berapa banyak universiti yang dikatakan universiti pengajian asing berdasarkan bahasa tamadun-tamadun sedunia. Di Beijing Foreign Studies University, tempat saya bertugas dulu, 120 bahasa asing diajarkan. Dan itu bukan sekadar mengajarkan bahasa. Belajar tentang tamadun, tentang sastra, tentang media, tentang undang-undang, tentang agama. Pokok segala aspek tamadun itu diajarkan melalui bahasa. Dan ini yang sangat penting, seperti kata Saudara Satria tadi, bagaimana tamadun ataupun kebudayaan itu menjadi unsur pengikat, persefahaman sejagat. Apatah lagi kita muncul pada dua tamadun di bahagian timur dunia, mempunyai banyak persamaan. Boleh saya ceritakan nanti bagaimana yang paling mengejutkan saya bila saya membuat sikit kajian, persamaan pantun di alam Melayu dengan lagu rakyat di China. Dari segi ada dua bentuk, dua bahagian sampiran, pembayaran dengan maksud dan rima, AB itu persis sekali. Dan ini bagaimana terjadi? Pelbagai teori dapat kita zahirkan, tetapi yang penting pada khidmat saya inilah bayangan kehebatan akal budi orang di alam Melayu dan juga orang di bahagian Asia Timur. Dan yang saya katakan muncul di bahagian timur dunia mempunyai banyak persamaan. Pernah sudah pun dikaji secara mantap persamaan ajaran Lunyu oleh Confucius. Itu dibandingkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak intisari persamaannya. Dan inilah pada saya yang patut jadikan asas persepahaman, perpaduan sejagat antara tamadun kita dengan tamadun asing, supaya kita tidak menjadikan kepelbagaian bangsa, rupa kulit, warna bahasa itu sebagai unsur perseteruan, tapi sebagai unsur penyatuan. Lita'arafu, kalau kita merujuk pada Al-Quranul Karim. Jadi pada saya sangat penting pengajian bahasa asing termasuk bahasa Melayu. Dengan demikian mungkin mengenal budi bahasa, mengenal tamadun, mengenal adat istiadat Melayu. Dan alhamdulillah pelajar yang kami lahirkan di China sekarang sudah ada 13 buah universiti yang menawarkan ijazah bahasa Melayu. 4 tahun bukan kursus bahasa Melayu, ijazah bahasa Melayu. Dan penyerapan nilai-nilai tamadun, kebudayaan termasuk soal kesantunan, soal persepahaman, penghormatan, ini sangat diraikan. Saya melihat bila saya pertama kali sampai 2008 dulu, saya dipimpin oleh seorang pensyarah muda. Saya kata, mengapa? Saya masih boleh berjalan sendiri. Oh, inilah pesanan maha guru saya, profesor saya. Ini sekarang musim dingin, ada saji, takut profesor tak biasa katanya. Itu demikian, meraihkan tamu. Satu nilai besar, nilai tinggi dalam budaya Cina dan juga dalam budaya Melayu. Ini persamaan ini pada khidmat saya yang perlu kita meraihkan, kita meriahkan. Ya, bagi Zhang Hong Satria, apa yang tidak boleh dilupakan apabila
belajar mengenali adab budaya Melayu dan juga bahasa Melayu, dan yang paling tidak boleh dilupakan yang menjadi satu aset sekarang lah apabila berinteraksi dengan rakan-rakan lain dan juga apabila berjumpa dengan orang Malaysia datang ke Beijing ataupun ketika melawat Kuala Lumpur dan sebagainya. Satria. Ya, yang kalau saya tahu paling tak boleh terlupa ialah di mana-mana ketika kita melawat ke Malaysia, khususnya ke berbagai media-media, menyertai berbagai program, mereka mesti meminta kita membaca satu pantun Malaysia punya. Ya, saya rasa ini pantun merupakan satu yang cukup istimewa, ya, boleh mewakili itu keunikan budaya dari Malaysia, dan dia bukan hanya untuk sebenarnya mengajar kita banyak itu fahaman terhadap dunia, terhadap hubungan dengan orang lain, dan ini sebenarnya juga ada banyak di China punya, dan banyak pepatah atau peribahasa kita ada maksud yang mirip. Ini sebenarnya khususnya boleh kelihatan ketika kita bersama-sama melawan tu COVID-19 pandemik. Kita boleh lihat kalau dalam itu bungkusan yang bantuan yang dihantar dari China ke Malaysia, kita tertulis peribahasa dari Malaysia, iaitu lurah sama diturangi dan bukit sama didaki. Dan kalau ini dalam bahasa Cina juga ada banyak peribahasa atau pepatah yang ada maksudnya bersama. Ini sebenarnya langsung mendekati hati kedua rakyat kedua negara. Kita memang akan bergantung bahu untuk bersama-sama menghadapi berbagai cabaran, termasuk pandemik, termasuk geopolitik, dan berbagai masalah mungkin akan dihadapi pada masa depan. Ya, bagi Satria, saya tidak asing juga dengan pantun ini, tapi saya tak berapa pandai berpantun kerana datang daripada negeri Melaka. Kalau di Melaka tu ada satu keturunan tu memang sinonim dengan pantun, keturunan baba dan nyonya, keturunan peranakan. Ini memang begitu dekat dengan budaya orang-orang baba dan nyonya. Mereka lah yang akan berdondang sayang, menggunakan bait-bait pantun dan sebagainya, dan begitu mahir berbahasa Melayu, malah lebih fasih mungkin di kalangan mereka berbanding anak-anak Melayu sendiri. Jadi bagi Zhang Hong, mengapa budaya sebegini perlu diangkat, dan apa tools ataupun alat sekarang pada zaman moden ini, pada era 2023 ini, kita boleh kembang luaskan lagi pandangan Zhang Hong? Ya, kita boleh lihat kalau ambil contoh di China punya. Kita sekarang ada banyak macam dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Macam kita ketika menghadapi pandemik, kerajaan China atau Presiden Xi Jinping mengeluarkan rakyat diutamakan. Tapi sebenarnya ini bukan dikeluarkan oleh Presiden Xi Jinping buat kali pertama, kerana kalau pada lebih 2,500 tahun yang lalu, pada masa itu dia sudah beritahu kami, iaitu kalau rakyat yang paling dihargai, dan keduanya barulah negara dan masyarakat, dan kalau maharaja itu paling diringankan. Dan kalau macam sekarang China mengeluarkan inisiatif komuniti berkomunikasi sesama insan, tapi kalau pada 2,500 tahun yang lalu, Confucius telah menyatakan kita mencari satu masyarakat yang harmoni tapi mengakui ada perbezaan setiap pihak. Dan pada 1,000 tahun yang lalu, pada dinasti Song, Zhang Zai dia juga sudah katakan dunia ini merupakan sekeluarga. Dan semua ini sebenarnya diwarisi dari generasi ke generasi hingga sekarang sudah cukup mendalam dalam kesedaran setiap orang Cina. Dan ketika pemimpin yang mereka mewariskan budaya tersebut melaksanakan pendapatan mereka, mestilah akan mencerminkan atau menggunakan berbagai budaya ini dalam dasarnya. Dan satu lagi kita boleh lihat, Presiden Xi juga sudah katakan kalau air yang hijau, air yang jernih dan gunung yang hijau merupakan itu bukit yang emas dan perak. Maksudnya itu alam sekitar yang sangat penting bagi juga ekonomi. Dan kita boleh lihat kalau dalam tradisi Cina atau budaya Cina, ada begitu banyak lukisan atau puisi, semuanya untuk menggambarkan gunung dan air yang begitu jernih, yang begitu harmoni, dan semua ini berdasarkan budaya dan sejarah kita. Bagi Prof sendiri, kalau Prof secara langsung
terlibat dengan penerbitan karya-karya besar, karya-karya agung, dan kita tahu China memang kaya dengan khazanah pemikir-pemikir hebat. Confucius, kita tahu juga dialog peradaban agama itu diangkat, bagaimana orang Islam boleh hidup dengan harmoni sampai ke tahap ini, dan populasinya lebih besar dari negara kita Malaysia. Mengapa karya-karya agung ini perlu jadi satu ataupun priority ataupun keutamaan kita dalam mengangkat peradaban hubungan ini? Ya, kedua-dua pihak di Malaysia, di alam Melayu umumnya dan juga di China, wujud tradisi melahirkan karya-karya agung. Dewan Pustaka sendiri dengan kerjasama Persatuan Perspektif, Han, telah menerjemahkan sekurang-kurangnya 4 siri, iaitu bermula dengan Hikayat Pinggir Air, Hikayat Tiga Negara dan sebagainya. Jadi ini dengan sendirinya menimbulkan kefahaman orang di alam Melayu tentang tradisi kebudayaan masyarakat Cina kuno. Dan apabila diterjemahkan suatu Salatin, Hikayat Hang Tuah dan sebagainya ke dalam bahasa Mandarin, ke dalam bahasa Cina, dengan sendiri juga mereka mengenal kebudayaan Melayu, dan didapati sangat banyak persamaan yang dapat dinukilkan. Dan ini oleh sebab itu soal keutamaan karya agung sebagai sesuatu yang dapat menjelmakan citra, imej persamaan. Tentu juga ada perbezaan. Ini akan dapat memperkukuh jalinan persefahaman antara dua tamadun besar. Dan bagi saya ini keutamaannya memang harus demikian. Kita tidak harus memerosokkan karya agung itu hanya dalam minda kita sendiri saja. Betul. Kita mesti memperkenalkan kehebatan minda Melayu dalam masyarakat Cina antarabangsa, dan demikian juga mengambil kekuatan minda tamadun lain termasuk Cina supaya dapat kita angkat tamadun kita dengan bersumberkan juga kekuatan tamadun luar. Maka itu karya agung seperti dalam tamadun Melayu itu jelas mewakili bidang persejarahan, bidang ketatanegaraan, bidang undang-undang, bidang perubatan, persenjataan, sehingga UNESCO mengiktiraf beberapa karya agung Melayu itu sebagai warisan dunia. Suatu Salatin tentang persenjataan, Kitab Bedil, kemudian Hikayat Hang Tuah, Cerita Panji, Pantun juga diiktiraf sebagai warisan dunia. Dan surat-surat Sultan Abdul Hamid Kedah abad 19 diterima sebagai bukti bahasa Melayu menjadi bahasa diplomasi, hubungan diplomatik. Dan ini mencerminkan kehebatan tamadun yang dicernakan berdasarkan karya-karya agung. Itu sangat penting sebagai keutamaan. Pengalaman Prof untuk menjelmakan kekuatan-kekuatan baru ini, apa yang perlu kita lakukan? Bagi saya, pertama pemasyarakatan. Kita ada kekuatan minda kita yang dikatakan genius kita, tetapi kalau tidak diserlahkan, maka itu jangan kita hanya berharap pada penerbitan konvensional. Tidak akan ada orang yang sanggup membaca karya agung. Selalu saya ungkapkan begini, bukan saja yang muda, yang mantan muda pun berhadapan. Jadi perlu kita mengkaji psikologi halayak. Untuk anak-anak muda, kita boleh adakan animasi, dimultimediakan, penerbitan elektronik, untuk aplikasi. Jadi sambil-sambil mereka menggunakan aplikasi, mereka dapat memanfaatkan itu secara yang santai dengan tidak berat. Ya, macam-macam Prof melihat kemunculan karya-karya animasi yang bersifat box office di negara kita, Bobo Boy, kita tahu juga Upin dan Ipin, Meka Mato. Mereka menggunakan bahasa Melayu yang betul dan membawa unsur-unsur peradaban, sopan santun masyarakat, berbudaya, berkeluarga dan sebagainya. Adakah ini sebenarnya yang boleh diberikan suntikan dalam menarik minat mantan muda dan orang muda tiga ini? Tidak dapat tidak, kerana soal strategi itu juga penting. Kena berubah. Soal kandungan satu hal. Kandungan mungkin baik, tetapi kalau tak dimasyaratkan, tak dibudayakan, tak diperluas, tidak disantuni, tak disantuni masyarakat, maka kita mempersia-siakan kehebatan jeniusnya pemikir-pemikir Melayu dahulu dan pemikir Melayu sekarang. Karya sastrawan negara itu, maka Yang Perdana Menteri menambah peruntukan supaya dipromosikan karya sastrawan negara ini sampai kepada masyarakat ke akar rumbi. Kalau tidak, maka itu dalam dunia moden ini, apabila dalam PKP, alhamdulillah ada rahmat tersembunyi. Dewan Pustaka mendapat lebih 3 juta pengikut. Bayangkan. Melalui program Jendela DBP dan TikTok ni dan sebagainya. Interaksi online dan sebagainya. Kalau kita berharap pada penerbitan biasa, konvensional, itu ketinggalan jauh. Takkan ke mana-mana. Okey, Zheng Hong, bagi negara China sebesar populasi yang terbesar di dunia, kita tahu sejarah Malaysia dan China ini menghampiri 50 tahun. Dia akan diraihkan pada tahun hadapan. Hubungan diplomatik itu yang sahnya, tetapi hubungannya sudah lama berakar sejak
zaman dinasti Ming lagi ketika Laksmana Cheng Ho datang ke Tanah Melayu. Mungkin lebih awal dari itu kerana Cheng Ho ini nama besar sebagai wakil ambassador dari dinasti datang ke Nusantara. Apa yang dilakukan oleh kerajaan China untuk memastikan anak-anak generasi muda ini mampu mencari ruang-ruang untuk menambah kekayaan ilmu mereka, seperti mana Zhang Hong sendiri belajar bahasa Melayu di Beijing Foreign Language University untuk memahami konteks negara-negara asing dalam masa yang sama mengangkat budaya Cina itu sendiri, Zhang Hong. Ya, saya rasa kalau buat masa ini, kita sudah, kalau antara kedua-dua negara, kita sudah banyak memperkenalkan macam Laksamana Cheng Ho dan Puteri Hanipo atau Sultan Mansur Shah ini cukup terkenal dalam sejarah, hubungan sejarah kedua-dua negara. Tapi bagi Satria yang perlu ditambah sedikit itu tumbuhan ialah kita perlu memperlihatkan budaya moden juga kedua-dua negara kepada pihak lain. Kerana saya berasa mungkin fahaman kita terhadap keadaan semasa di negara lain mungkin masih kurang sedikit berbanding dengan sejarah. Dan macam berbagai filem-filem yang cukup terkenal di Malaysia, saya rasa pun boleh diimport ke China macam Makilau. Yang kerana kita ada sejarah yang hampir sama untuk melawan itu penjajahan pada masa itulah. Oleh itu saya rasa ini mesti akan menarik itu penonton juga dari China. Macam juga Ubin dan Ibin ini juga akan menarik itu kanak-kanak di China punya. Pada masa sama, Satria merupakan seorang peminat dalam bidang macam ketenteraan dan macam filem Air Force selagi bernyawa atau Pascal ini semuanya terkenal di Malaysia. Satria pun berharap nanti boleh menonton di wayang di China punya. Oleh itu saya rasa sebenarnya budaya kita, integrasi budaya bukan hanya dalam bahasa, dalam sejarah, dalam budaya tradisional, tapi juga dalam bidang modernisasi. Saya rasa kalau macam buku, macam drama televisyen atau filem, ini pun patut kita menambah lagi diimport di China atau diekspor ke Malaysia. Okey, akhir sekali Prof. Awang Sarian. Apa langkah jangka masa pendek dan jangka masa sederhana? Tak boleh jangka panjang sangat. Kita ni suka jangka masa panjang kan. Orang tertentu mungkin macam Prof ada ruang di Dewan Negara, boleh menyuarakan pandangan-pandangan budayawan dan sebagainya yang boleh kita laksanakan secepat mungkin ataupun dalam masa terdekat. Ya, dalam konteks, saya melihat dua konteks. Satu dalam konteks negara, kita mesti mengangkat kebudayaan tamadun itu sepenting-pentingnya. Barangkali saya katakan dulu kita ada KEWA, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. Dan dengan demikian perhatian itu sangat besar. Ada fokus. Sehingga dilantik Pesuruhjaya Warisan, dapat dibuat kajian-kajian tentang tapak-tapak tamadun lama. Jadi saya berharap ini ditimbangkan semula supaya kebudayaan diberi nafas baru. Di peringkat antarabangsa, seperti juga disebut oleh Satria tadi, persefahaman sejagat itu mesti berasaskan tamadun, kebudayaan. Tidak dapat tidak. Ekonomi, kita boleh bekerjasama dengan ekonomi, politik, tapi itu kadang-kadang kerjasama yang agak sementara sifatnya. Tapi kebudayaan tamadun, seperti kata saudara tadi, tamadun Melayu Cina sudah berakar lebih 200 tahun sebelum Masihi. Pada zaman awal lagi abad 7 sudah dirakamkan di Kota Xi'an itu. Ada koleksi tulisan pendeta Buddha yang terkenal I Ching tentang kehebatan tamadun Melayu. Ada istiadatnya, pemerintahannya, bahasanya. Dan datang dinasti Ming abad 15 dengan Kesultanan Melaka. Jadi pada saya ini pemahaman tentang sejarah hubungan antarabangsa, baik Melayu Cina, Melayu negara-negara lain itu perlu disampaikan kepada generasi muda supaya jangan kita berada satu kepompong membataskan penghayatan kebudayaan kita saja. Betul. Dengan ruang diplomatik yang mesra, Presiden Xi Jinping secara terbuka menganggap Malaysia rakan baik China dan lebih selesa meraihkan delegasi Perdana Menteri begitu dengan protokol yang tertib sekali dan pastinya jemputan pula Perdana Menteri untuk membawa Presiden Xi datang untuk ulang tahun ke-50 pada tahun depan. Mungkin ini akan membuka lembaran era baru Prof dalam mengikat kebudayaan dan juga peradaban antara dua negara ini. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian. Terima kasih Zhang Hong aka Satria. Saya lebih selesa dengan Satria
kerana beliau suka berpantun. Wartawan Kumpulan Media Cina CMG. Dan itu saja untuk agenda Awani Asia malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.